Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kita kembali kepada bahagian kedua, cara-cara nak menggunakan aplikasi e-angklung. Okay, kita dah sampai kepada topik yang ketiga, iaitu memilih nada. Okay, bagaimana kita nak memilih nada dalam e-angklung. Okay, kita ke slide yang seterusnya. Okay, cikgu harap kamu masih ingat, dalam e-angklung apabila kamu klik ikon e-angklung, kamu akan dipaparkan dengan 3 paparan, iaitu paparan pertama, muka comel seorang budak yang tersenyum sambil memegang angklung. Paparan yang kedua merupakan gambar angklung. Dan paparan yang ketiga, ini paparan yang ketiga. Untuk sampai ke paparan ini, okay, kamu kena klik butang setting ini yang terdapat di paparan yang kedua. Apabila saja kamu klik butang ini, kamu akan dibawa ke paparan ketiga ini. Okay. Di paparan yang ketiga ini, kamu boleh pilih nada yang kamu ingin mainkan daripada 0 hingga 30. Seperti yang kamu nampak dalam paparan di sini. Dapat 3 nada yang telah dipilih. 6, 19 dan 26. Kemudian kita nak kembali semula ke paparan yang kedua. Kita klik butang X di sini. Okay, klik butang ini. Kamu akan kembali semula ke paparan yang kedua. Okay, cikgu akan tunjukkan contoh video bagaimana untuk memilih nada. Okay, kita ke slide yang seterusnya. Okay, cuba lihat video ini. Okay. Ini adalah paparan kedua. Kita akan klik butang setting ini ke paparan yang ketiga. Okay. Nombor 1 cikgu akan tukar kepada nombor 0. Cikgu klik nombor 0 ini. Cikgu akan padam nombor 1. Cikgu akan kembali semula ke paparan yang ketiga dengan menekan butang X di sini. Itu adalah contoh cara-cara memilih nada. Okey, kita ke slide yang seterusnya. Okey, kita boleh memilih 1, 2 atau 3 nada untuk kita mainkan dalam aplikasi e-angklung. Maksimum 3 nada. Okey, bagaimana kita nak mainkan? Bagaimana kita nak pilih? Kita tonton video ni. Okey, kita ke paparan kedua, kita klik butang setting dan dibawa ke paparan pertama. Okay, cikgu akan pilih satu nada saja dahulu, itu nada 0, dan cikgu akan klik untuk kembali ke paparan yang kedua. Okey, nampak nombor 0, satu titik di bawah. Mana satu nada kita dah pilih. Kemudian cikgu klik setting, cikgu pilih nada yang kedua, kembali ke paparan yang kedua. Ada 2 titik di sini sekarang kan. Okey, cikgu klik setting untuk kembali semula ke paparan ketiga. Memilih nada yang ketiga, cikgu klik nombor 2 dan tekan pangkah. Dan di bawah ni terdapat 3 nada yang kita dah pilih. Kita goyang nada 0. Cikgu akan tukar, cikgu akan klik button arrow di sini. Warna di bawah. Tekan lagi tukar nada, bertukar warna. Nak ke depan, ke belakang tukar nada hanya menekan button ini. Ke depan, ke belakang, memilih nada angklung yang kita hendak mainkan. Okey. Kita hanya boleh goyangkan angklung ini, nada ini, dalam satu masa hanya satu angklung saja. Hanya satu nada saja. Kita tak boleh goyangkan angklung ketiga-tiga nada yang kita pilih serentak. Okay, kita perlu tukar dengan menekan butang di sini. Kita nak pilih nada apa yang kita nak main. Kita tukar di sini. Ini ada kelemahan dalam aplikasi e-angklung. Kamu kena tukar di sini. Dan dia memerlukan sedikit kepantasan daripada kamu lah, kemahiran daripada kamu untuk menggerakkan, menukarkan nada yang hendak kamu mainkan mengikut irama lagu. Boleh faham ya? Okey, kita rumuskan bahagian ini. Seterusnya kita ke bahagian rumusan untuk topik ini. Cara pemilihan nada. Okey, dalam paparan yang
kedua, kamu kena klik butang setting yang terdapat di situ untuk kepaparan yang ketiga ini. Okey, kemudian di paparan yang ketiga ini terpapar nombor daftar angklung daripada 0 hingga 30. Di sini kamu pilih nada yang ingin kamu mainkan. Kamu boleh pilih satu saja, dua ataupun tiga. Maksimal 3 nada yang kamu ingin mainkan. Okey, sebaik-baiknya nada yang kamu ingin mainkan ni tak rapat, supaya apabila kamu nak tukar daripada satu nada ke satu nada lain tidak kelang kabut. Setelah itu, kamu kembali semula ke paparan yang kedua dengan menekan atau klik butang X di sini. Okay, cikgu harap kamu dah faham cara untuk memilih nada angklung dalam aplikasi e-angklung. Okey, seterusnya. Baik, kita ke teknik yang seterusnya, iaitu teknik menggetarkan e-angklung. Okay, ada cara ya untuk menggetarkan e-angklung ni. Bukan main goyang aja kan. Okey, ada 3 teknik yang kita nak belajar di sini, tapi cikgu akan tekankan kepada 2 sahaja. Okey, ada 3 teknik iaitu kurulung atau legato, centok, staccato dan tengkep. Okey, apakah dia kurulung, centok, tengkep ni? Kita ke slide yang seterusnya. Kita akan pergi kepada teknik kurulung dulu. Okey, kurulung atau legato ini masuk getaran angklung yang dimainkan berterusan. Okey, panjang. Ada 2 jenis kurulung panjang dan kurulung pendek. Bezanya kamu dapat dengar melalui klip yang cikgu akan tayangkan ni. Cuba dengar. Ini adalah teknik kurulung panjang. Yang kedua, klip yang kedua adalah kurulung pendek. Cuba dengarkan. Okey, kamu dapat bezakan kan? Antara kurulung panjang dengan kurulung pendek. Ketara perbezaannya. Kamu dah dengar kan? Okey, kita ke teknik yang kedua. Itu teknik centok atau staccato. Teknik ni adalah teknik nada yang dia terpisah. Macam tadi kurulung tadi panjang kan? Yang ni dia terpisah, dia terhenti-henti. Cuba dengarkan klip ini pula. Pendek saja. Kleng, kleng, kleng. Okey. Teknik yang ketiga itu teknik tengkep. Teknik tengkep kita tak dapat gunakan dalam aplikasi e-angklung. Sebab kita tak boleh nak pegang salah satu tabung angklung ni. Okay. Untuk topik ini, cikgu boleh beri rumusan. Okay, terdapat 3 jenis teknik yang kita gunakan, iaitu teknik kurulung, centok dan tengkep. Tapi kita akan lebih menjurus kepada teknik kurulung dengan teknik centok. Teknik tengkep kita tidak aplikasikan dalam e-angklung. Okey, cuba tonton video klip yang cikgu akan tayangkan ini. Cikgu pinjam daripada peserta-peserta dalam YouTube. Mungkin dalam pembentangan mereka, dan cikgu telah mendapat kebenaran daripada mereka untuk digunakan dalam cikgu punya persembahan ni. Okey, cuba dengarkan klip ini. Teknik kurulung dahulu. Teknik kurulung, di mana angklung itu kita digetarkan agar keluar bunyi. Saya akan contohkan ya. Seperti ini. Kurulung ini ada kurulung pendek dan kurulung panjang. Kalau pendek seperti ini. Nah, berbunyi kurulung. Nah, itu angklung kurulung berbunyi pendek. Kalau yang panjang, bunyinya lebih lama digetarkannya seperti ini. Okey, itu teknik kurulung. Kita pergi kepada teknik centok pula. Cuba tonton dan dengarkan. Kedua, yaitu teknik centok. Sama untuk pegangannya dicapitkan
tangan kanannya itu disimpan di sini, lalu dibunyikannya seperti ini, ditarik. Nah, itu teknik centok ya. Saya ulangi. Teknik centok. Yang ketiga, teknik tengkep. Okey, cikgu akan tunjukkan mengapa kita tak boleh gunakan teknik tengkep ini. Kamu akan dapat tengok sebab apa kita tak boleh gunakan dalam aplikasi e-angklung. Mari kita tonton. Untuk yang terakhir yaitu teknik tengkep. Untuk pegangannya sama, dicapitkan, tapi untuk sabungnya ini kita pegang sabung yang besar dan ujung tihang yang ini. Untuk dibunyikannya seperti ini. Nah, itu teknik tengkep ya. Boleh nampak tak mengapa kita tak boleh gunakan teknik tengkep? Jelas kan? Baik, sebelum kita ke slide seterusnya, sebelum cikgu lupa, cikgu nak ucapkan terima kasih atas kebenaran menggunakan video ini. Ayu Shinta Bella. Okay, terima kasih Ayu. Okay, kita ke slide yang seterusnya. Okay, contoh rangkaman penggunaan aplikasi e-angklung. Okey, bersama-sama dengan Real Angklung yang kamu nampak sekarang ni adalah yang tersusun ni. Ini adalah aplikasi Real Angklung. Yang ini cikgu akan tunjukkan kemudian. Okey, tapi bersama-sama dengan Real Angklung cikgu gabungkan dengan e-angklung. Okey, cuba dengarkan. Begitulah cara bunyi aplikasi angklung bila kita mainkan. Kita goyangkan telefon bimbit kita ke kiri dan ke kanan untuk mengeluarkan atau menggetarkan dan mengeluarkan bunyi nada angklung yang kita mainkan. Okey, relax je. Okey, pegang dan goyang. Guna jari pun boleh. Okey. Mana yang kamu rasa senang? E-angklung nada dia banyak. Daripada paling rendah sampai paling tinggi ada. Sharp pun ada. Kita perlukan real dengan e-angklung. Dua-dua kena ada. Jadi cikgu nak minta kamu download dua-dua sekali. Boleh ya? Baik, cikgu harap kamu boleh faham dengan penerangan cikgu ni. Okey, kamu boleh lihat bahagian satu, kemudian kamu tengok bahagian dua ini.
Sekiranya ada pertanyaan dalam kelas nanti, dalam latihan kita nanti, kamu boleh ajukan soalan pada cikgu secara talian. Kita akan buat mesyuarat dan kamu boleh ajukan soalan dan kita akan cuba mainkan angklung ini menggunakan aplikasi angklung ini bersama-sama dalam kelas latihan kita nanti. Baik, untuk itu cikgu ucapkan terima kasih atas perhatian semua.